Aku start dah. Aku start dah live. Live tu kau. Yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat berdaya saing, kita bergerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan, berkat bumi ini, dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, bertambah iman. Kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju, berkat sejahtera, tekad kami, impian semua maju, berkat sejahtera. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil yang berhormat Al-Fadil Ustaz Ridwan Hashim, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Terengganu, merupakan merangkap Adun Buluh Gading. Seterusnya Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein, merupakan mudir Pusat Pengajian
Pusat Pengajian Islam Bukit Kijang Kemasih. Seluruh hadirin muslimin muslimat yang berada dalam live kita pada malam ni, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana maklum, program pada malam ini merupakan program daurah kitab online kali pertama yang kita anjurkan bersama Al-Fadil Ustaz Abu Usamah, dan insya-Allah program daurah kitab ini akan berterusan secara mingguan dan akan dimaklumkan oleh PIC. Sebagaimana maklum, boleh masuk ke dalam grup WhatsApp yang telah disebarluaskan, atau boleh follow di page iMeet atau page Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu, page Akademi Doa. Dan anjuran kita pada malam ini, anjuran Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu dan dengan kerjasama iMeet dan Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu. Jadi insya-Allah malam ini kita akan mulakan sesi daurah kita dengan perasmian daripada Al-Fadil yang berhormat Ustaz Ridwan Hashim, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Terengganu, merangkap Adung Buluh Gading, untuk merasmikan daurah kitab online kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi sahibul fadilah Al-Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein, Mudir Pusat Pengajian Islam Bukit Kijang Kemasih. Seterusnya, saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama untuk mengikuti pengajian kitab turas yang akan bermula pada malam ini dan seterusnya, seperti mana disebutkan oleh pengurusi tadi, dalam program yang kita sebut daurah kitab online yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Hanafiah bin Haji Hussein. Kita doakan semoga dengan usaha ini kita Allah di kalangan mereka yang disebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga mereka yang diberikan ilmu beberapa darjat. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Dengan pengajian kitab Tafakuh Fiddin, kitab Turas, mudah-mudahan kita juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, nescaya Allah akan berikan kefahaman yang mendalam tentang agama. Percaya kefahaman yang mendalam ini tidak akan kita perolehi melainkan apabila kita mengikuti pengajian secara berterusan dan sebaik-baiknya meliputi semua topik mulai pada awal sehinggalah ke akhir. Selamanya menjadi hasrat kepada kita selama ini untuk mengadakan pengajian Tafakuh Fiddin daripada awal sehinggalah kepada akhir, daripada awal kitab kepada akhir, daripada kulit ke kulit. Selama ini kadang-kadang kita belajar dah habis tajuk-tajuk tertentu sahaja, sekerak berhenti setakat jalan, setengah jalan, kemudian kita start balik pada awal. Kita bab taharah, kita bab salat, kemudian berhenti, buka pula kitab lain, cari pula guru lain, start balik daripada awal. Jadi kita tidak merangkumi kesemua tajuk-tajuk yang dibahaskan oleh ulama dalam hukum hakam syariah ini. Sebab itulah menjadi cita-cita kita semua, insya-Allah apa yang kita usahakan ini tidak akan berhenti sekat jalan sahaja. Kita doakan semoga pengajian kita bermula pada malam ini berasaskan kitab Minhajul Talibin yang akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz nanti akan berterusan daripada taharah sehinggalah kepada bab yang terakhir yang ada dalam kitab ini, insya-Allah. Kita doakan semoga segala usaha kita ini diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal yang saleh yang diberikan pahala yang berpanjangan dan termasuk daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bihi, yang pahalanya tidak putus walaupun setelah kita kembali kepada Allah, antaranya ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Saya tidak berhasrat untuk mengambil masa yang lebih panjang malam ini. Bagi pihak doa Dun Bulogadi, saya ucap banyak terima kasih kepada sahibul fadilah Al-Ustaz Abu Usama yang sedia menerima undangan kita bagi menjayakan kuliah pengajian Tafakuh Fiddin yang kita sebut sebagai daurah kita secara online ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada Al-Fadhil dan kepada kita semua, insya-Allah kita dapat terus istiqamah mengikut pengajian ini sehingga ke akhirnya. Saya kira sekadar itulah
sedikit ucapan ringkas sebagai mukadimah permulaan kepada pengajian kita ini. Mudah-mudahan segalanya diterima oleh Allah, diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda di sini, insya-Allah. Untuk itu marilah sama-sama daurah kitab online pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil yang berhormat Ustaz Ridwan Hashim atas perasmian yang telah disempurnakan sebentar tadi. Jadi untuk makluman ringkas kepada Al-Fadil yang berhormat dan Al-Fadil Ustaz, pihak penganjur telah membuat dua grup WhatsApp penuh di kalangan muslimin-muslimat yang nak menyertai program dan daurah kita secara online. Dan untuk makluman juga, siapa-siapa yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp tu boleh masuk, dan sebab dalam grup tu kita sediakan info-info berkaitan dengan program yang kita akan teruskan ni, dan berkaitan juga dengan buku kitab PDF kita upload di dalam grup tersebut. Jadi saya kira tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Abu Usamah untuk menyampaikan bacaan daurah kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang dikasihi dan yang dihormati, Al-Fadil Sahibul Fadilah YB Ustaz Ridwan Hashim hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa waffaqahu lima yuhibbuhu wa yardah. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, AIMID, doa, dan mana-mana hak yang terlibat dalam menganjurkan program daurah kitab Minhajul Talibin Lin Nawawi, sama ada secara langsung ataupun tidak. Dan tidak juga lupa kepada pendengar-pendengar, pengikut-pengikut program daurah kitab Minhajul Talibin, dan semoga sekaliannya sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu-pintu ilmu, pintu-pintu anugerah dan kurniaan kepada mereka yang cukup mengambil berat tentang pengajian-pengajian ilmu agama.
Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana yang pertama sekali masih lagi Allah Taala memberi ruang kepada kita untuk kita sama-sama bermuzakarah, berbincang tentang ilmu agama kita sendiri. Khususnya pada malam ni kita akan bincang berkenaan dengan ilmu fiqh daripada kitab Minhaj At-Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang cukup besar yang hanya mereka yang mempunyai mata hati sahaja yang mengetahui begitu besarnya nikmat di dalam kita mendalami agama, sama ada fiqhnya, hadisnya, tafsirnya dan lain-lain. Jadi untuk muqaddimah anda kena ambil juga sikit, tapi anda tidak ambil panjang lah, sebab kita nak baca kitab Minhajul Talibin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu kitab yang cukup masyhur di dalam pengajian fiqh mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh seorang tokoh yang cukup terkenal yang dikenali sebagai Imam Nawawi, ataupun panggilan dia, nama dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang lahir pada tahun 631 Hijrah, wafat pada tahun 676 Hijrah. Yang mana kitab ni ada kelebihan dia tersendiri. Dan kalau kita tengok kitab matang dalam mazhab Imam Syafi'i yang diambil berat oleh para alim ulama, yang diambil berat oleh penuntut ilmu dalam mazhab Imam Syafi'i secara khususnya, hak yang cukup lengkap adalah kitab Minhajul Talibin. Sehingga kan kitab Minhajul Talibin, selepas daripada Imam Nawawi siap buat kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi sendiri buat syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikenali sebagai kitab Daqaiqul Minhaj. Nipis je kitab tu, Daqaiqul Minhaj, nipis je. Tapi kitab Daqaiqul Minhaj, Imam Nawawi buat syarah. Ada beberapa perkara yang tertentu dalam kitab Minhajul Talibin yang perlu dihuraikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi letak dalam kitab Daqaiqul Minhaj. Nipis je kitab tersebut. Jadi maksudnya, kita nak ceritanya, Imam Nawawi sendiri selepas daripada dia buat kitab Minhajul Talibin, dia mengambil berat pula tentang kitab ni, sehingga kan dia buat nama kitab Daqaiqul Minhaj. Dan ulama-ulama yang sezaman dengan Imam Nawawi sendiri mengambil berat dan memuji tentang kitab Minhajul Talibin. Begitu juga ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Nawawi. Sehingga kan, kalau kita tengok kepada syarah Minhajul Talibin sahaja, syarah, tidak kurang daripada 30 syarah. Kitab Minhajul Talibin, syarah dia tidak kurang daripada 30 syarah. Memang cukup banyak syarah dia. Dan syarah yang paling masyhur adalah 3 ataupun 4. Ini syarah yang paling masyhur. Yang pertamanya Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Yang keduanya adalah Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ar-Ramli. Yang ketiganya adalah kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini. Khatib Asy-Syirbini, ada orang baca Asy-Syarbini, tapi yang tepatnya adalah Asy-Syirbini. Yang ketiga, yang keempatnya adalah syarah kepada Jalaluddin Al-Mahalli. Dan ni syarah yang paling masyhur. Dan kebiasaannya kalau di pusat-pusat pengajian pondok, biasanya orang baca kitab syarah kepada Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau pondok dikata kita belajar kitab Mahalli, maksudnya syarah kepada Minhajul Talibin karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi kalau di Syria, masa nak duduk di Syria dulu, antara syarah yang banyak orang baca adalah kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Minhajul Talibin, cuba kita tengok apakah pandangan ulama yang selepas daripada Imam Nawawi. Okay, anda ambil 2 je contoh.
Yang pertamanya pandangan apa yang disebut oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki, Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Ayuh, disebut lagu mana? Ma sannafal ulama'u kal minhaji fi syir'atihi salafun wala minhaji. Fajhad ala tahsilihi mutayaqinan innal kifayata fihi lil muhtaji. Tengok dia kata, ulama tidak mengarang pun satu kitab yang seperti Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Pada cara dia tidak ada. Maka hendaklah kamu bersungguh untuk memperolehi Minhajul Talibin. Dan kamu kena yakin sesungguhnya mencukupi bagi orang yang memerlukan di dalam kitab Minhajul Talibin. Ini ungkapan siapa? Ungkapan Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Okey, ana ambil seorang lagi. Cuba kita tengok perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Minhajus Sawi. Dia disebut, dia kata wa huwal an umdatut talibin wal mudarrisin wal muftin. Kitab Minhajul Talibin sekarang ini adalah sebagai tiang, sebagai pegangan kepada penuntut ilmu. Penuntut ilmu fiqh dijadikan kitab Minhajul Talibin sebagai benda, sebagai tiang, sebagai pegangan, sebagai tempat mereka berpegang. Ada benda-benda rujuk kitab Minhajul Talibin. Begitu juga mudarrisin, orang yang mengajar fiqh, menjadikan kitab Minhajul Talibin sebagai pegangan, dan para mufti menjadikan kitab Minhajul Talibin sebagai pegangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Minhajul Talibin sebenarnya adalah kitab yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kerana kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi buat ringkasan daripada kitab Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, dua orang ni diberi gelarang sebagai Asy-Syaikhan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dua orang ni adalah sebagai tiang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan fatwa-fatwa mengikut ulama mutaakhirin mazhab Imam Syafi'i adalah daripada apa hak yang disebut oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Minhajul Talibin hebatnya adalah terletak kepada pengarangnya. Kerana pengarang dia menguasai berbagai bidang ilmu agama. Khususnya ilmu fiqh, ilmu hadis dan ilmu lughah. Itu antara kelebihan kitab Minhajul Talibin. Sebab itulah Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah menyebut bahawasanya mu kena yakin sesungguhnya kitab Minhajul Talibin sudah mencukupi bagi orang yang berhajat kepada fiqh. Dan kitab Minhajul Talibin adalah kitab yang cukup berkat. Ana selagi anda nak sebut juga, biar anda nak sebut juga satu lagi. Allahu Rabbi, anda tak silap anda terbaca dalam buku yang dikarang oleh Imam As-Sakhawi, anda tak silap ingat. Tapi anda lupa. Yang mana Imam As-Sakhawi, tak silap ingatlah, menyebut bahawasanya tidak ada pun di dalam pengetahuan dia, Imam Sakhawi ke Imam As-Suyuti, anda lupa lebih tepat. Cuma maksud dia begini, tidak ada pun dalam pengetahuan dia bahawasanya seseorang itu menghafal suatu kitab dan dia dinisbahkan kepada kitab itu, melainkan orang yang menghafal kitab kitab Minhajul Talibin dinisbahkan dia kepada kitab Minhajul Talibin. Suatu ketika dahulu, antara nisbah yang diberikan kepada orang ingat kitab Minhajul Talibin, dia saat itu Al-Minhaji. Orang ni nama dia sekian-sekian, pada penghujung dia tak dia Al-Minhaji. Maksud dia Al-Minhaji, orang yang ingat kitab Minhajul Talibin. Nak royak, begitu tingginya kedudukan dan mulianya kedudukan, sehingga kan orang yang ingat kitab Minhajul Talibin dinisbahkan
diberi nama kepada dia nisbah Al-Minhaji. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Minhajul Talibin dikarang oleh seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah, wafat pada tahun 676 Hijrah. Dia berasal daripada negara Syria. Dia dilahirkan di kampung Nawa ataupun di daerah Nawa. Nawawi ni adalah nisbah kepada perkampungan ataupun daerah Nawa. Nawawi bukan nama dia. An-Nawawiyu maksudnya nisbah kepada daerah Nawa. Nama dia adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Dia sebalik dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Abu Yahya Zakaria. Dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu secara ringkas sebelum daripada kita masuk dalam kitab kita. Selagi hak ni penting juga, sebab hak ni benda hak yang cukup penting, hak yang perlu anda kena sebut adalah sebelum daripada kita masuk, sama-sama kita baiki niat kita. Kita belajar ni adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita belajar kerana Allah, pastinya ganjaran akan kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat. Dan ilmu yang kita dapat pastinya ada keberkatan. Sebab kita belajar, kita bekerja untuk Allah, kerana Allah. Jadi kita kena baiki hati kita belaka. Jadi kita kena perbetulkan niat kita. Kita belajar ni adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sebagai mukaddimah secara ringkas. Anda pun tak mau ambil masa panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya alhamdulillahi al-barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad. Dia kena baca lagu tu, dia panggil sajak. Al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi lit-tafaqquhi fid dini man latafa bihi wa ikhtarahu min al-ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah wa azkahu wa ashmalah wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan ladayhi amma ba'd. Situ ada baris belaka tak? Ada baris belaka. Okey, kalau ada baris tak ada masalah lah, mudahlah sikit ada baris. Cuma anda nak terjemah jugalah sikit. Kita kena terjemah juga sikit. Supaya kita tahu apakah maksud daripada muqaddimah ataupun apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Cuma nak terjemah secara ringkas sahaja. Alhamdulillahil barril jawad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-bar. Al-bar ay al-muhsin. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berbuat baik. Itu makna al-bar. Biasa kita dengar perkataan birrul walidain. Buat baik kepada siapa? Dua ibu bapa. Manakala al-bar wasaf. Al-bar adalah wasaf. Maksudnya Tuhan yang maha berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam kebaikan yang Allah taala kurniakan, Allah taala anugerahkan, Allah taala bagi kepada kita. Cuma kita hamba sahaja hak yang tidak berfikir kebaikan-kebaikan hak yang Allah taala bagi kepada kita. Tidak berfikir untuk mengetahui. Terlalu banyak kebaikan hak yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Kita hidup dengan aman, kita hidup dengan damai, kita berada di samping keluarga kita, kita ada Allah Rabbi itu di antara, sebagai contoh sahaja. Itu di antara kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita kena tahu kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita supaya ia menjadi tangga untuk kita bersyukur kepada Allah. Al-Jawad. Baca dengan Al-Jawad. Al-Jawad adalah Tuhan yang maha pemurah. Jud makna pemurah. Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Maksud al-jawad adalah al-wasi'ul 'ata. Luas pemberian Allah Subhanahu wa taala.
alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad. Allah Subhanahu wa taala yang jallat ay 'azumat besar. Nikmat-nikmat dia untuk dihitungkan dengan bilangan. Besar nikmat dia untuk dihitungkan dengan bilangan. Maksudnya tidak mampu sama sekali kita nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu sama sekali. Ini sebenarnya maksud daripada ataupun diambil daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya mung nak hitung, mung nak kira nikmat Allah, mung tidak mampu untuk hitung. Mung tidak mampu untuk kira. Mung tidak mampu untuk hinggakan nikmat Allah kerana terlalu banyak nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada mu. Allah Subhanahu wa taala Al-Manni, yang menganugerahkan, yang mengurniakan. Allah Taala yang mengurniakan. Bil lutfi, dengan kelembutan. Maksud al-lutfi di sini adalah taufiq. Walaupun al-lutf dalam lughah pada asalnya dengan makna ar-ra'fah war-rifq, dengan makna belas kasihan dan lembut. Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan dengan kelembutan, dengan belas kasihan dia, dengan kelembutan dia, dengan lemah lembut dia. Tapi al-lutf daripada Allah Subhanahu wa taala ia dengan makna taufiq dan ismah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemampuan taat kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dengan kelembutan dia, dengan taufik dia, dan wal irsyad, dan dengan bimbingan daripada dia. Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kelembutan dan mengurniakan bimbingan kepada jalan yang betul, kepada jalan hidayah. Allah Taala sebenarnya hak yang memberi taufik kepada kita, menunjuk kita kepada jalan hak yang betul. Al-Hadi, Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah ila sabilir rasyad, kepada jalan petunjuk. Al-Muwaffiqi, Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Itu makna al-muwaffiq. Apa makna taufik? Taufik adalah khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi. Menciptakan, menjadikan kemampuan melakukan ketaatan pada hamba. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan kemampuan litafaqquhi fid din, untuk mendalami dan memahami agama. Man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Mereka hak yang Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut dengannya. Mereka hak yang Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut dengannya. Maksudnya orang hak yang Allah Taala berkehendak untuk memberi kebaikan kepada dia, itu maksud latafa bihi. Allah Taala ingin berikan kebaikan kepadanya, dan orang hak yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan hamba-Nya. Jadi Allah Taala lah yang memberi taufik kepada hamba hak yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dan hamba hak yang Allah Taala inginkan kebaikan kepada dia untuk memahami agama. Sebenarnya ini diambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Sesiapa yang Allah Taala berkehendak kepadanya kebaikan yang besar, maka Allah Taala bagi kepada dia faham di dalam agama. Ahmaduhu ablagh hamdin wa akmalah. Aku memuji akan dia, akan Allah. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Ablagh hamdin, setinggi-tinggi pujian. Wa akmalah, dan paling sempurnanya pujian. Wa azkah, dan paling sucinya pujian. Wa ashmalah, dan paling mencakupinya pujian. Tengok. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi pujian, dan paling sempurna pujian, paling suci, paling subur, paling meratai, paling mencakupi pujian tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi. Maksud aku bersaksi, aku meyakini dan aku nyatakan kepada orang lain bahawasanya
tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Allah al-wahid. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Maksud benda Maha Esa tidak berbilang, sebab wahdaniyah adalah sifat salbiyah. Tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Ghaffar adalah sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah yang menunjuk di atas banyak. Fa'alu nau mif'alu nau fa'ulu. Fa'ilun, fa'ilun. Ni lima dipanggil sirah mubalaghah. Fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, fa'il. Ni fa'al. Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Dia perkataan Ghaffar diambil daripada Al-Ghafru. Al-Ghafr dengan makna as-satr. Satr makna menutup. Dia berbeza dengan al-afu. Al-afu, Allahumma innaka afuwun. Ya al-afu dengan makna al-mahwu, hapus. Manakala Al-Ghaffar diambil daripada perkataan ataupun dengan makna as-satr, menutup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha menutup dosa-dosa hamba-Nya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf hingga kepada akhir. Yang mak dia Aminah, yang lahir pada tahun gajah di Mekah dan wafat di Madinah. Yang kubur dia sekarang ni ada di Madinah. Muhammad itulah adalah abduhu, hamba-Nya Allah, wa rasuluhu, dan utusan-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ni al-Mustafa, al-Mukhtar, yang terpilih. Nabi Muhammad adalah insan yang terpilih, al-Mukhtar, yang terpilih dari sekalian hamba-hamba-Nya. Sebab itulah Nabi SAW menyebut ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra. Aku adalah ketua, penghulu anak Adam. Ketua orang yang paling mulia. Dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah al-Mustafa, dia adalah al-Mukhtar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih puak Kinanah daripada anak cucu Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih puak Quraisy daripada Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Allah Taala memilih Bani Hashim daripada kalangan puak Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Taala memilih aku dari kalangan Bani Hashim. Dia adalah insan yang terpilih daripada kabilah yang, daripada bangsa yang terpilih, daripada kumpulan yang terpilih, daripada kumpulan yang terpilih daripada anak cucu Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata dia sallallahu alaihi wasallam wa zadahu. Dia sallallahu, dia ada tulis tak sallallahu situ? Ada? Sallallahu maksud dia salla, asal makna salla fa'il madhi. Salla, kalau kita belajar bahasa Arab, salla ataupun kita belajar ilmu as-sarf ataupun ilmu an-nahwu, dia salla dipanggil fa'il madhi. Fa'il madhi adalah kalimah yang menunjuk di atas hadas yang berlaku pada zaman mada. Tak, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kalimatun dallat ala ma'nan. Makna ni hadas. Fi nafsiha, lepas tu waqtaranat bi zamanin mada. Wanqada, menyertai dengan masa yang telah lepas. Maksudnya salla makna telah. Salla selawat dengan makna rahmat. Telah memberi rahmat yang disertakan dengan ta'zim oleh Allah. Allah Ta'ala telah memberi rahmat. Di perkataan lagu ni dinamakan ataupun jumlah lagu ni dinamakan sebagai jumlah khabariyah. Khabariyah lafzan. Mahtamal as-sidqa wal kadhib. Yalah kita nak cerita panjang bab tu.
Cuma kita nak cover istilah dia dipanggil dia jumlah ni khabariyah. Cakap mudah-mudah ya. Nak cerita. Allah Ta'ala telah memberi rahmat serta menta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Ta'ala membagi keselamatan, kesejahteraan kepada Rasulullah. Sekadar tu je. Itu makna dia. Tetapi jumlah khabariyah di sini hanya pada lafaz tapi pada makna dia adalah insya'iyah. Ini dipanggil dia jumlatun khabariyatun lafzan insya'iyatun ma'nan. Maksud dia insya'iyah ma'nan pada makna untuk menjadikan perkara tersebut kepada Rasulullah. Maksudnya pada makna dia adalah doa. Ketika kita kata sallallahu alaihi wasallam dengan makna Allahumma ya Allah salli alaihi wasallim. Hendaklah engkau beri rahmat yang disertakan dengan ta'zim dan engkau bagi salam kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zadahu fadlah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada Nabi Muhammad fadlan, kelebihan. Sebab Rasul adalah seorang yang lebih. Dan minta Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kelebihan kepada Rasulullah. Wa syarafan, dan kemuliaan ladaihi, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, adapun selepas daripada itu. Dia perkataan amma ba'd ni di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Rasulullah, dalam surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul guna perkataan amma ba'd. Baik. Fa innal ishtighala bil ilmi min afdhalit ta'ati. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka sesungguhnya ishtighal ni maksudnya menyibukkan diri. Bil ilmi, dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Min afdalit ta'ati. Min litab'id, makna sebahagian. Antara afdal, seafdal-afdal. Antara. Maksudnya bukan dia satu-satunya. Antara. Maksudnya ta'at hak yang paling afdal banyak. Antaranya adalah menyibukkan diri dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu adalah antara seafdal-afdal ketaatan. Antara seafdal-afdal ketaatan adalah menyibukkan diri dengan ilmu. Kita kena ingat, kita menyibukkan diri dengan ilmu, sebenarnya kita berada dalam ketaatan. Bahkan ia termasuk dalam min afdalit ta'at. Ni kita berada dalam ibadah sebenarnya. Penuntut ilmu. Sebab itulah malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat dia meletakkan sayapnya. Maksudnya benda meletakkan sayap ada penafsiran yang ditafsirkan oleh ulama. Ada sebahagian maksudnya dia meletakkan sayapnya kerana menghormati kepada penuntut ilmu, bersikap tawaduk terhadap penuntut ilmu. Malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana menghormati penuntut ilmu, ridham bima yasna', kerana dia suka dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Sebab itulah menyibukkan diri dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Dia perkataan ilmu di sini dia buat mari bil ilmi dengan alif lam. Alif lam di sini dipanggil alif lam lil ahdi dhihni. Maklum yang disebutkan kepada akal. Maklum. Ilmu benda ilmu agama. Tapi bukanlah bermaksud ilmu dunia itu salah. Bukan begitu. Bukan begitu. Di antara seafdal-afdal ibadat adalah menyibukkan diri dengan ilmu agama. Bermula dengan ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, ilmu tauhidnya. Menyibukkan diri dengan ilmu adalah antara seafdal-afdal ketaatan. Baik. Kita sebenarnya, kita hidup ada benda yang menyibukkan kita. Kalau kita tidak menyibukkan kita dengan benda yang baik, maka kita akan disibukkan dengan benda yang jahat. Maka untuk kita mengelakkan diri kita daripada menyibukkan diri kita dengan benda yang maksiat, benda yang sia-sia, maka kita sibukkan diri kita dengan benda yang baik. Dan benda yang baik banyak. Antara benda yang baik yang termasuk dalam afdalut ta'at adalah
menyibukkan diri dengan ilmu. Dengan ilmu agama. Baik. Katanya, wa aula. Ataf pada afdali. Dan menyibukkan diri dengan ilmu adalah perkara yang paling utama. Daripada benda yang paling aula, paling utama daripada perkara unfiqat fihi nafaisul awqat. Yang diinfakkan, yang dibelanjakan, yang diinfakkan, yang dibelanjakan, yang dihabiskan padanya nafais, jamak daripada nafisah. Perkara-perkara yang berharga daripada waktu. Dia kalau kita orang belajar ilmu nahu, perkataan nafais ataupun ilmu tata bahasa Arab, nafais diidhafah kepada al-awqat, idhafah nafais kepada al-awqat dipanggil idhafah sifah kepada mausuf. Asalnya adalah al-awqatu an-nafisah. Al-awqat an-nafisah. Jadi an-nafisah adalah na'at kepada al-awqat. Tiba-tiba ambil perkataan nafisah, ditukarkan kepada jamak, dijadikan dia mudhaf dan dijadikan mausuf dia tadi itu sebagai mudhafun ilaih dia. Maka dipanggil dia min idhafatis sifati lil mausuf. Dan hak yang paling utama daripada perkara yang dihabiskan padanya akan waktu-waktu yang berharga. Waktu kita semuanya berharga. Waktu kita adalah waktu yang cukup. Waktu kita adalah cukup-cukup berharga. Betul tak gitu? Waktu kita adalah berharga. Sebab dia sebab waktu yang lepas kita tidak boleh ambil dah. Waktu yang berlalu kita boleh ambil lagi. Kita tak boleh ambil dah. Lepas tak ada dah. Jadi oleh kerana waktu kita berharga, maka mesti kita kena belanjakan, kita kena habiskan kepada perkara yang baik. Antara perkara yang baik, hak yang paling utama, kita belanjakan waktu kita yang berharga adalah sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Katanya, waqad akthara ashabuna, dan sesungguhnya telah memperbanyak, maksudnya memperbanyak, melakukan banyak, buat banyak. Cakap kita, cakap Terengganu, buat banyak. Ashabuna, sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat kami kena ingat, bukan maksud kawan-kawan kami, teman-teman kami, bukan. Bukan. Bukan, tak kena. Sebab ada sebahagian daripada penterjemah, ketika diterjemah, ashabuna, dia kata, teman-teman kami, kawan-kawan kami. Anda tengok dalam ada terjemahan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Tahu terjemahan siapa? Itu lagi gitu. Sebenarnya bukan gitu, bukan makna kawan, bukan makna teman. Di ashabuna, ashab kami adalah atba'us Syafi'i. Itu maksud dia. Ulama-ulama yang mengikut Imam Syafi'i. Ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i. Perkataan ashab adalah perkataan jamak. Dia diambil daripada kata dasar suhbah. Suhbah di sini dengan makna ijtima'. Okey, boleh faham? Suhbah di sini dengan makna dia? Dengan makna ijtima', berhimpun, cakap kita sama-sama mengikut Imam Syafi'i pada apa hak yang ataupun apa hak yang dipegang oleh Imam Syafi'i berkait dengan hukum hakam. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ashabuna. Kena ingat, kalau jumpa istilah ashabuna dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, bukanlah maksud kawan-kawan kami, teman-teman kami, bukan. Yang dimaksudkan ashabuna adalah atba'u asy-Syafi'i, pengikut-pengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Rahimahumullah. Itu dipanggil doa. Rahimah fa'il madhi. Rahimah fa'il madhi. Telah merahmat, telah memberi rahmat oleh Allah kepada mereka itu. Sama juga ni, jumlatun khabariyatun lafzan, insya'iyatun ma'nan. Allahumma arhamhum. Itu maksud dia. Rahimahumullah, ay Allahumma arhamhum. Apa rahimahumullah kena tafsir begitu? Sebab kita kabarkan jumlatun khabariyatun lafzan, insya'iyatun ma'nan. Pada makna adalah doa. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada mereka.
Memperbanyakkan benda minat tasnif, daripada mengarang. Jadi ulama mazhab Imam Syafi'i adalah ulama yang paling banyak mengarang. Kitab fiqh yang paling banyak sekali adalah kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Hak yang paling banyak sekali. Banyak. Minal mabsutatnya wal mukhtasaratnya, daripada kitab mabsut. Mabsut ni kitab yang panjang. Wal mukhtasarat, dan kita mukhtasar. Kita ada kitab mabsut, kita ada kitab mukhtasar. Mabsut ni maksudnya kitab yang panjang lah. Ma kathura lafzuha, banyak lafaz dia. Okey, nampak? Lafaz dia banyak. Manakala mukhtasar ni adalah ma qalla lafzuha, lafaz dia sikit. Tu mukhtasar. Kitab 2-3 jilid, 10 jilid, 15 jilid, 20 jilid. Tu dipanggil mabsut. Dia kitab sebenarnya dibuat panjang adalah untuk difahami. Untuk mudah difahami. Kalau kitab yang direngkaskan adalah tujuannya untuk mudah dihafal. Sebab itulah kata ulama, al-kalam yubsat liyufham wa yukhtasar liyuhfaz. Kalam dipanjangkan untuk faham, untuk difahami, dan direngkaskan untuk dihafal, untuk diingat. Sebenarnya kitab mukhtasar adalah tujuannya untuk dihafal. Dan kitab Minhajul Talibin di antara kitab orang hafal suatu ketika dahulu. Suatu ketika dahulu. Allah. Katanya, banyaklah ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mengarang kitab. Sama ada kitab mabsut ataupun kitab mukhtasar. Katanya, wa atqanu mukhtasarin. Atqan isim tafdhil. Yang paling. Isim tafdhil kan paling. Zaidun ajmalu min Amrin. Zaid lebih comel. Lebih comel daripada Amar. Dan hak yang lebih teliti. Hak yang lebih teguh, lebih kukuh, lebih teliti. Mukhtasar, daripada kitab mukhtasar, kitab yang direngkaskan. Nama dia adalah kitab Al-Muharrar. Kitab Muharrar karangan siapa? Karangan lil Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i. Karangan Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Kunyah dia Abil Qasim. Dilahir pada tahun 555 Hijrah. Wafat pada tahun 623 Hijrah. Imam Ar-Rafi'i. Jadi kata Imam Nawawi, setelah daripada Imam Nawawi membuat peninjauan, Imam Nawawi baca buku ni, kitab ni, ternyata kata Imam Nawawi, kitab mukhtasar, kitab muharrar adalah kitab mukhtasar yang paling teliti. Kitab muharrar yang dikarang oleh Imam Ar-Rafi'i adalah kitab yang paling teliti. Rahimahullahu ta'ala. Yang mana kitab Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i adalah Dhi Tahqiqat. Dhi dengan mana sahib. Dhu malin ay sahibu malin. Isim 5. Dhu malin ay sahibu malin. Dhi Tahqiqat ay sahibit tahqiqat. Orang yang mempunyai tahqiq. Orang yang banyak membuat penelitian. Orang yang banyak membuat penyelidikan. Siapa? Imam Rafi'i. Jadi, Allah Rabbi. Hebatnya, Imam Nawawi, dia menyebut kelebihan Imam Rafi'i. Imam Nawawi dia menyebut kelebihan Imam Ar-Rafi'i. Tengok. Wahwa dan iaitu kitab dia, kitab Al-Muharrar, adalah kathirul fawaid. Banyak faedah. Fawaid jamak daripada faedah.
Maksud dia faedah, faedah ni ada perkara yang dapat diambil manfaat daripadanya. Banyak faedah sebenarnya kitab Al-Muharrar. Umdatun fi tahqiqil madhab. Dan dia adalah tunjang ataupun tempat pegangan, tiang pada mentahqiqkan madhab. Untuk membuat penelitian terhadap mazhab Imam Syafi'i adalah kitab Muharrar. Dan mu'tamadun lil mufti wa ghairihi. Dan menjadi tempat mu'tamad ataupun pegangan kepada mufti, orang yang memberi fatwa, wa ghairi, dan selain daripada mufti. Siapakah selain daripada mufti? Min ulir raghabat, uli dengan mana ashab, daripada orang-orang yang memiliki raghabat, jamak daripada raghbah, keinginan. Orang yang memiliki keinginan untuk mengetahui hukum hakam daripada kitab fiqh, maka kitab Al-Muharrar adalah menjadi pegangan. Tengok, kata dia. Katanya, waqadil tazama musannifuhu rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya telah iltizam. Apa makna iltizam? Iltizam ni maksudnya adalah mewajibkan ke atas diri. Dia telah mensyaratkan kepada dirinya. Dia telah mengikatkan dirinya. Telah iltizam oleh musannifnya, pengarang kitab Muharrar, yakni Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya. Dia iltizam ayyanussah. Maf'ulun bih bagi iltazama. Bahawa dia nak naskan. Dia nak tentukan, dia nak catatkan. Dalam kitab dia tu, ala ma sahahahu mu'zamul ashab. Dia nak catatkan, dia nak sebutkan, dia nak bataskan dalam kitab dia atas perkara yang menghukum sahih, yang menilai sahih oleh kebanyakan. Mu'zam makna kebanyakan. Al-ashab, yakni ashab Asy-Syafi'i. Ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia telah mensyaratkan kepada dirinya di dalam kitab Muharrar untuk memuatkan kitab Muharrar saat ini. Dalam kitab Muharrar, apa yang dianggap sahih oleh kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i. Ketika dia iltizam, ketika dia mensyaratkan ke atas diri dia, ketika dia mengikatkan diri, mewajibkan diri dia untuk melakukan hal tersebut, adakah dia buat sebagaimana hak yang dia iltizamkan ke atas diri dia ataupun tidak? Kata dia, wa waffa bimal tazamah, dan dia telah menyempurnakan dengan apa hak yang dia iltizamkan ke atas diri dia. Benda hak yang dia ikatkan, dia syaratkan atas diri dia memang dibuat sungguh. Kadang-kadang kita meletakkan syarat tertentu, tapi kita tak ikut syarat. Betul tak gitu? Kadang-kadang kita letak syarat tapi kita tidak ikut. Nampak kan? Macam kita kata madrasah ke, kadang-kadang kita letak syarat kemasukan sekian-sekian. Tapi sampai masa hak yang nak cukup syarat pun kita terima. Betul tak gitu? Okey, sebagai contoh, kita buat contoh. Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, sebenarnya dia telah iltizam di atas dirinya untuk memuatkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab tersebut. Tetapi setelah daripada dikaji, ternyata bukan semua hadis dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain adalah hadis sahih. Bahkan ada hadis dhaif, ada hadis syadidul dha'af, bersangatan dhaif. Jadi bermakna dia tidak menyempurnakan apa yang dia iltizamkan ke atas diri dia. Imam Rafi'i, dia telah iltizamkan atas diri dia untuk memuatkan dalam kitab Muharrar apa hak yang dinilai sahih oleh kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan dia memang betul-betul menyempurnakan, melakukan apa hak yang diiltizam itu. Okey, jelas. Wa huwa min ahammi au ahammul matlubat. Dan benda ni sebenarnya
memuatkan dalam kitab apa yang ditasahihkan, yang dinilai sahih oleh kebanyakan ulama adalah min ahammi, di antara perkara yang paling penting. Ataupun bukan kita kata di antara perkara yang paling penting. Kalau kita kata di antara perkara yang paling penting, jadi bermakna perkara yang paling penting banyak, antaranya benda ni. Bahkan boleh dikatakan bukan dia di antara perkara yang paling penting, bahkan boleh dikatakan au ahammul matlubat, ataupun ia adalah sepenting-penting, perkara yang paling penting daripada benda yang dituntut dan benda yang dicari. Matlubat jamak daripada matlub, benda yang dituntut dan benda yang dicari. Benda yang dituntut, benda yang dicari, benda yang diinginkan oleh setiap orang yang mendalami fiqh adalah dia nak suatu kitab yang mengumpulkan, yang di dalamnya terkandung perkara-perkara yang dihukum hakam, yang dinilai sahih oleh kebanyakan ulama. Jelas? Yang dinilai sahih oleh kebanyakan ulama. Katanya, oh hebat ni. Dia puji dulu kitab Muharrar. Dia puji dulu kitab Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i. Lakin tetapi fi hajmihi kibarun, pada saiznya. Hajmihi ni tubuh dia, saiz dia. Saiz dia, saiz kita tidak saiz tau. Kita terkandung bahasa saiz gitu je. Saiz. Benda. Ukuran dia. Bentuk dia. Faham tak lagi? Jirim dia. Lakin fi hajmiha, fi hajmiha khabar muqaddam, kibarun mubtada muakhar. Besar. Oh, kita mukhtasar Muharrar besar sebenarnya. Yajizu an hifdhihi aktsaru ahli al-'asr. Lemah, tidak mampu untuk menghafaznya oleh kebanyakan ahli masa ini. Masa siapa? Masa Imam Nawawi. Ketika himmah terlalu tinggi, pun kebanyakan orang di zaman dia tidak mampu untuk menghafaz kitab Muharrar. Illa melainkan hak yang tak lemahnya, hak yang mampu ba'd ahli al-inayat, sebahagian daripada orang hak yang diberi pertolongan oleh Allah. Orang hak yang dapat pertolongan, tu jangan kira lah. Orang hak yang dapat pertolongan hak tu segelintir sahaja. Dah kalau di zaman Imam Nawawi saat ni tu, sikit dah hak yang mampu. Zaman kita, Allah, memang menuntut ilmu ni tidak setinggi ulama dulu kan? Tidak setinggi ulama dulu, Allah. Baik. Fara'aitu ikhtisarahu fi nahwi nisfi hajmihi. Maka aku nampak, aku berpandangan untuk membuat ikhtisar, membuat ringkasan kitab Muharrar fi nahwi nisfi hajmihi, pada kadar, nahwi dengan mana kadar, pada kadar separuh saiznya. Nak kecil sikit lah, separuh saiz dia. Tujuan dia. Tujuan Imam Nawawi buat ni, tujuan di sini tujuan dia. Liyas kula hifdhuh, supaya mudah hafal. Tujuan untuk hafal. Itu tujuan dia. Mazi, tujuan ni liyas kula hifdhuh, supaya mudah untuk hafal. Tu ingat. Ma'ama adhummuhu, tapi bukan hanya semata-mata ikhtisar. Bahkan Imam Nawawi meletakkan, memuatkan, letakkan pula, tambahkan pula. Serta perkara hak yang aku tambah di dalam kitab, hak yang aku buat ringkasan daripada kitab Muharrar, aku akan tambah, insya-Allah lah, jika menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni sirah tabarri. Aku akan tambah serta barang hak yang perkara hak yang aku tambah akan dia kembali kepada ma ilaihi ila mukhtasar al-Muharrar. Apakah benda yang aku nak tambah? Bayar. Begitu. Dia kena tahu ilmu nahu, ilmu alat ketika kita baca kitab turas. Tidak ia lagi makna. Minan nafaisil mustajadat, daripada nafais. Nafais tadi kita cerita dah makna dia. Daripada perkara-perkara yang berharga. Al-mustajadat, yang dianggap comel. Al-mustajadat, daripada perkataan jayid. Kalau kita guna perkataan jayid kan, mustajadat ai al-mustahsanat, yang dianggap comel. Jadi benda hak yang berharga, hak yang dianggap comel, aku tambah dalam mukhtasar ni.
Maksudnya bukan semata-mata ikhtisar, bukan semata-mata buat ringkasan daripada kitab Muharrar, bukan benda yang dianggap comel, aku tambah. Minha, kita jam ke apa dah? 10? 23 baru. Kita berhenti 10.30. Boleh? Kita ambil sikit lagi ya. Minha, antara an-nafais al-mustajadat. Antaranya, minha tu min dipanggil min litab'id. Antaranya adalah at-tanbih. Peringatan. Memberi peringatan ala quyudin fi ba'dil masail. Di atas beberapa qaid. Di atas beberapa syarat. Pada sebahagian daripada permasalahan. Hiya minal asli mahdhufat. Yang mana qaid ini pada asal, maksud hiya mubtada, mahdhufat khabar, minal asl ta'alluq pada mahdhufat di belakang. Hiya mahdhufatun minal asli. Dibuang daripada asal. Maksudnya dibuang daripada asal, daripada kitab Muharrar dibuang benda ni. Maksudnya tidak disebut dalam kitab Muharrar. Tak ada di dalam kitab Muharrar perkara ni. Okey, nampak? Mungkin sebahagian daripada ulama melihat perkataan hiya minal asli mahdhufat. Tengok. Quyud ni dibuang daripada asal. Maksud dibuang, benda tu asal ada tapi tiba-tiba dibuang. Mungkin sebahagian ulama faham daripada perkataan hiya minal asli mahdhufat, maka sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya kitab Muharrar adalah ringkasan daripada kitab yang lain. Okey, nampak? Dia sebenarnya, kitab Minhajut Talibin adalah ringkasan daripada kitab Muharrar. Cuma bukan semata-mata ringkasan, bahkan ada penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi. Manakala kitab Muharrar ni, adakah dia ringkasan daripada suatu kitab yang lain ataupun tidak? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Maksudnya ada pandangan ulama, yang mana pandangan ulama dalam masalah ni berbeza. Ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri. Ulama yang mensyarahkan kitab Minhajut Talibin. Ulama yang mensyarahkan kitab Minhajut Talibin, dia menyentuh masalah ni. Dia bincang masalah adakah kitab Muharrar ni direngkaskan daripada satu kitab yang lain. Okey, jelas. Dia ada 3 pandangan. Yang pertamanya, kitab Muharrar ni pandangan yang paling masyhur. Dia adalah ringkasan daripada kitab Wajiz, karangan Imam Ghazali. Yang mana kitab Wajiz ringkasan daripada kitab Wasit, juga karangan Imam Ghazali. Kitab Wasit ringkasan daripada kitab Basit, karangan Imam Ghazali. Kitab Basit adalah ringkasan daripada kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhhab, karangan Imamul Haramain. Yang mana kitab Nihayatul Matlab diambil oleh Imamul Haramain daripada beberapa kitab Imam Syafi'i dan anak murid Imam Syafi'i. Antaranya kitab Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti, kitab Al-Um, kitab Musnad Imam Syafi'i sendiri, kitab Imla. Baik. Okey, ini pandangan yang pertama, dan pandangan ni sebenarnya yang masyhur. Pandangan ni sebenarnya adalah pandangan yang masyhur. Namun di sana ada pandangan hak yang kedua yang mengatakan bahawasanya kitab Muharrar, dan pandangan ini disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, bahawasanya sebenarnya kitab Muharrar bukanlah ringkasan daripada mana-mana kitab. Bukan dia adalah kitab mustaqil. Tapi pastinya diambil daripada kitab sebelum. Tapi bukanlah dia buat ikhtisar daripada satu kitab yang khusus. Okey, boleh faham? Dan ada pandangan yang ketiga mengatakan sebenarnya kitab Muharrar adalah mukhtasar daripada kitab Khulasah, bukan daripada kitab Wajiz. Kitab Khulasah juga karangan Imam Ghazali. Okey, jelas Habis. Jadi antaranya adalah memberi peringatan di atas beberapa quyud. Apa makna quyud? Qaid. Qaid ini ikatan, syarat. Itu makna quyud. Kadang-kadang dalam satu permasalahan disebut oleh Imam
Rafi'i, tapi Imam Rafi'i tidak menyebutkan syarat-syarat bagi permasalahan tersebut. Yang mana syarat untuk permasalahan itu penting. Okey, jelas. Maka Imam Nawawi menyebut syarat-syarat itu. Kerana benda tu penting. Benda tu termasuk dalam mustajadat, mustahsanat. Benda yang comel sangat. Didatangkan syarat-syarat. Faham? Okey, kerti lagi. Kerti lagi yang? At-tanbih ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asl. Apa makna al-asl di sini? Kitab Al-Muharrar. Mahdhufat. Wa minha, dan sebahagian daripadanya daripada An-Nafais Al-Mustajadat yang Imam Nawawi tambah dalam Mukhtasar ataupun dalam kitab Minhajul Talibin. Sebahagian daripadanya adalah mawadi'u yasiratun. Beberapa tempat yang sedikitlah. Zakaraha fil Muharrar ala khilafil Mukhtar. Tapi tak banyak mana ada tempat yang yasirah, yang sedikit. Yang mana menyebut Imam Rafi'i tempat ni dalam kitab Muharrar ala khilafil Mukhtar fil madhab. Menyalahi pandangan hak yang mukhtar dalam madhab. Pandangan hak yang terpilih dalam madhab, menyalahi. Pandangan hak yang mukhtar begini, tapi dia sebut pandangan sebaliknya. Maka Imam Nawawi akan sebut balik pandangan hak yang mukhtar. Maksudnya memperbetulkan balik. Kama sataraha insya-Allah ta'ala wadihatin. Mereka tengok benda ni insya-Allah jelas. Mereka tengok jelas. Wadihatin maf'ulun bih, yang kedua bagi tara. Melihat ha akan dia. Wadihatin, benda tu mu tengok dengan jelas. Sampai tempat dia pun tengok lah. Tu insya-Allah jika menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan sebahagian daripadanya ada antaranya adalah ibdalu ma kana min alfadhihi ghariban aw muhiman khilaf as-shawab bi awdaha wa akhsara minhu bi ibaratin jaliyat. Dan antaranya lagi adalah menukarkan benda yang adalah ia daripada lafaz-lafaznya min alfadhihi, bayang bagi ma. Lafaz-lafaznya yang telah ada, lafaz-lafaz kitab Muharrar ghariban, gharib yang kabur, yang tidak jelas makna. Kadang-kadang Imam Rafi'i menggunakan kalimah lafaz yang makna dia tidak jelas. Dia apabila makna tidak jelas, dia payah nak faham. Ataupun au muhiman khilaf as-shawab, ataupun lafaz dia saat itu membayangkan ataupun memberi waham, memberi satu tanggapan menyalahi perkara yang betul. Hak betul gini, tapi diguna ibarat ni nampak macam ke boleh silap faham. Cakap kita. Maka dia tukar takluk pada ibdal, tukar bi awdaha dengan hak yang lebih jelas, wa akhsara, lebih ringkas, minhu bi ibaratin jaliyat, dengan ibarat-ibarat yang jelas, yang nyata. Wa minha, dan sebahagian daripadanya, ini kita kena sambung pada esok, malam esok. Malam esok kita sambung pula. Malam esok. Jadi 2 malam seminggu. Seminggu ada 7 malam. 2 malam seminggu ni maksud dia. Tu ikhtisar kan, kita belajar ikhtisar kan? Ikhtisar. Ringkasan. 2 malam seminggu maksudnya kita baca kita Minhajul Talibin. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur di atas pengajian kitab Minhajul Talibin. Cuma penggunaan kita daurah. Tapi biasanya daurah kita ambil masa yang sekejap sahaja. Tapi kitab Minhajul Talibin tidak sempat kita nak baca dalam semalam. Tak sempat. Baca saja pun tak sempat. Baca saja tak apa hurai tak sempat. Apatah lagi hurai. Dan sebenarnya kitab Mukhtasar adalah kitab yang ringkas. Dia perlu kepada huraian. Dia perlu kepada penjelasan. Okey, boleh faham kan? Jadi insya-Allah kita sambung balik. Dan kita akan bergerak mengikut apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Ilmu adalah rezeki. Banyak mana Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, bukan kita ingat, bukan harta sahaja rezeki, ilmu juga adalah rezeki. Banyak mana Allah Ta'ala takdirkan rezeki kepada kita, kita akan bergerak mengikut ke arah apa yang telah direzekikan, ataupun mengikut apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, insya-Allah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Cabut dulu ya. Ustaz, baca doa. Ustaz ni. Baca doa Ustaz. Sudahlah. Okey. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas bacaan kita pada malam ni. InsyaAllah esok kita akan sambung sesi yang kedua, dan untuk sesi seterusnya akan dimaklumkan di dalam grup WhatsApp ataupun di dalam Facebook iMeet dan Facebook Doa. Facebook iMeet Buluh Gading dan Facebook Doa. Dan terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil berhormat Ustaz Ridwan Hashim yang bersama-sama dengan kita pada malam ni dalam sesi daurah kita online, dan terima kasih jazakallah khair kepada Al-Fadil Ustaz atas bacaan kita pada malam ni. Dan sukalah saya untuk mengiklankan beberapa program pada siri akan datang. Yang pertama, program bacaan kitab bulanan online bersama Da'i pada 18 bulan Khamis, kuliah duha ni. Kuliah duha Khamis ni bersama dengan Al-Fadil Ustaz Yusri Al-Kasumi, Imam Masjid Kesum Al-Lukang. Ni bacaan kitab bulanan juga, kitab kelengkapan para abid. Kitab bahasa Melayu boleh beli di website dan di kedai-kedai buku. Yang kedua, program Santai Duha online bersama Da'i Buluh Gading yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa, penyelia iMeet Dun Buluh Gading pada 16 bulan Februari, Selasa ni, waktu duha juga 10 pagi, di siaran langsung di iMeet Buluh Gading dan doa HQ. Jadi saya tutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika al-'asri innal insana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggalu tahun